Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dapat lagi kita menyambung pembacaan sirah tentang keluarga Nabi. Pada malam ini kita akan bersambung, kita berkenalan dengan isteri Nabi, isteri-isteri Nabi. Berapa orang isteri Nabi? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Macam mana ada yang kata 11, ada yang kata 13 ni? Okey, nanti kita akan sebut Okey, bermula dengan satu, kalau boleh dalam buku tu kita buat kolom nama isteri, ni mak mentua, bapa mertua. Okey, baik. Bermula dengan isteri Nabi yang pertama. Isteri-isteri Nabi ni kita sebut Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ni makna kata ibu orang Islam. Jadi selepas Nabi Muhammad SAW wafat, diharamkan untuk sesiapa pun berkahwin dengan bekas isteri-isteri Nabi. Sebab itulah disebut Ummul Mukminin, ibu orang Islam. Jadi haram nikah dengan orang lain, sebab dia jadi macam ibu kita. Baik. Bismillah. Isteri Nabi yang pertama adalah bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Nama bapa mertua dia adalah Khuwailid binti Asad. Manakala nama ibu mertua Nabi SAW ataupun nama ibu Khadijah ini adalah Fatimah binti Zaidah. Fatimah binti Zaidah adalah ibu kepada Khadijah bin Khuwailid. Catat Okey, tak apa. Sambil-sambil buat kerja kan, boleh dengar. Nanti kalau dah free, dengar balik, kita catat. Tak rugi. Sebab apa? Bila kita kenal keluarga Nabi ni, inilah sebagai bukti kita cinta kepada keluarga Nabi. Kita catat dia. Nanti kita akan cerita kepada anak-anak kita, dan buku catatan tu kita gunakan untuk cerita kepada cucu kita, cicit kita, anak saudara kita, keluarga kita, suami kita. Baik. Khadijah ini dia seorang janda yang cantik, janda kaya, yang banyak hartanya, dan seorang ahli perniagaan. Baik. Sebelum Khadijah bernikah dengan Nabi SAW, Khadijah pernah berkahwin dengan dua orang lelaki lain-lain sebelum tu. Rasulullah ini adalah suami Khadijah yang ketiga. Siapakah suami Khadijah yang pertama? Abi Halah bin Zurarah At-Taimi. Dengan Abi Halah ini, Khadijah mempunyai anak, iaitu bernama Halah dan juga bernama Hindun. Ada dua anak. Jadi anak ini akan menjadi anak tiri Nabi. Kemudian setelah berpisah dengan Abi Halah, Khadijah bernikah pula dengan satu orang laki-laki lagi yang bernama Atiq bin Abid. Atiq bin Abid itu suami yang kedua Khadijah. Kemudian setelah berpisah dengan Atiq bin Abid, barulah Khadijah berkahwin dengan Rasulullah SAW, Nabi kita. Ketika itu Khadijah sudah menjadi janda. Kemudian dan Rasulullah menjadi orang yang menolong, membantu Khadijah untuk berniaga, menjual barang-barang dagangan milik Khadijah. Dan ketika itu Khadijah berkenan kepada Nabi SAW. Kan ada kisah dengan Fatihah cerita kan, Rasulullah, Khadijah pernah gendong Rasulullah masa kecil kan. Itu cerita Fatihah cerita. Baik. Rasulullah dipinang oleh Maisarah. Maisarah ni orang suruhan Khadijah. Maisarah ni laki-laki tau, bukan perempuan. Maisarah inilah pergi bertanyakan Nabi, macam merisik Nabi. Dan Nabi dipendekkan cerita, maka Nabi pun menerima pinangan
daripada Khadijah dan mereka pun berkahwin. Isteri Rasulullah yang kedua iaitu Sa'udah binti Zam'ah. Sa'udah binti Zam'ah. Ini isteri Nabi yang kedua. Dalam banyak-banyak isteri Nabi, Sa'udah bin Zam'ah inilah yang paling tua. Isteri yang kedua tu. Nabi SAW dia berkahwin semula tu selepas Khadijah wafat. Bukan ketika Khadijah hidup. Ketika Khadijah masih hidup, Nabi cuma ada satu isteri sahaja. Selepas Khadijah wafat, barulah Rasulullah SAW berkahwin lagi. Sa'udah ini, bapa Sa'udah bernama Zam'ah bin Qais. Zam'ah bin Qais. Manakala ibu Sa'udah ini bernama Asyamus binti Qais. Nama serupa. Itu adalah isteri Rasulullah yang kedua. Baik. Sa'udah ini sebelum berkahwin dengan Rasulullah, dia juga janda. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah, Sa'udah ada seorang suami bernama Sakran bin Amru. Sakran bin Amru. Itu suami Sa'udah yang pertama. Setelah bercerai, selepas berpisah, maka Sa'udah bernikah dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, isteri Nabi bernama Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Inilah satu-satunya isteri Nabi yang anak dara. Satu saja. Dalam banyak-banyak tu anak dara, semua janda. Aisyah ini yang kita kenal lah, Aisyah, dia duk janji tu, itulah Aisyah tu. Aisyah. Okey. Bapa Aisyah bernama Abu Bakar As-Siddiq lah. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Manakala ibu Aisyah bernama Ummur Ruman binti Amir. Itu ibu kepada Aisyah. Dapat? Baik, kita teruskan. Isteri Rasulullah yang berikutnya iaitu yang keempat bernama Hafsah. Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar Al-Khattab. Ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Nabi juga. Hafsah binti Umar. Bapa Hafsah bernama Umar Al-Khattab. Umar bin Khattab. Manakala ibu Hafsah bernama Zainab binti Maz'un. Zainab binti Maz'un. Itu ibu Hafsah. Okey, Hafsah ini pernah diceraikan oleh Nabi. Isu apa? Kes apa? Kes mulut lah. Mulut punya pasal lah. Nanti balik cerita nanti. Macam mana kes dia ni. Macam mana dia boleh kena cerai kan. Nanti kita cerita. Sebelum tu kita nak cerita tu. Kita senaraikan nama-nama isteri Nabi. Isteri Nabi yang kelima. Kita ikut turutan ya. Yang kelima iaitu Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Ini isteri Nabi yang kelima. Beliau sangat cantik. Orang yang cantik. Juga janda. Dia juga janda. Hafsah juga janda. Zainab juga janda ni. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ni, bapa dia bernama Khuzaimah lah. Bapa dia bernama Khuzaimah. Manakala ibu dia bernama Hindun binti Auf. Hindun binti Auf. Yang keenam bernama isteri baginda juga janda yang ni. Yang keenam iaitu bernama Ummu Salamah. Ataupun nama sebenar dia Hindun. Nama sebenar dia Hindun. Jadi digelar dia, nama yang paling famous adalah Ummu Salamah lah. Ummu Salamah. Bapa Ummu Salamah ini bernama Abu Umayyah. Abu Umayyah.
Dan ibunya bernama, ibu Ummu Salamah ni bernama apa? Bernama Atikah. Itu ibu dia. Ummu Salamah binti Abu Umayyah, ibunya bernama Atikah. Dapat? Kemudian yang ketujuh, isteri Rasulullah yang ketujuh adalah yang bernama Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin. Ini juga cantik. Seorang perempuan yang cantik. Janda juga. Janda juga. Bapa dia bernama Jahshin lah. Bapa dia bernama Jahshin. Manakala ibunya bernama Umaymah. Umaymah binti Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib juga. Umaymah binti Abdul Muttalib. Okey, kita cerita sikit. Zainab binti Jahshin ni, kubur dia dibuat kubah. Kubur Zainab ni dibuat, cerita apalah tentang Zainab binti Jahshin ni. Dibuat, dibina satu bangunan, dibuat kubah di atasnya oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mendirikan kubahnya di atas makam, mendirikan satu binaan kubah di atas makamnya Zainab binti Jahshin. Kisah ini ada disebut oleh di dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari menceritakan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab membina kubah di atas kuburnya Zainab binti Jahshin. Berikutnya, isteri Rasulullah yang ke-8. Isteri Rasulullah yang ke-8 bernama Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah binti Harith. Bapa dia bernama Harith bin Abi Dirar. Bapa beliau bernama Harith bin Abi Dirar. Ibunya tidak dinyatakan, tidak disebut. Okey, di sini disebut Juwairiyah ini sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dia bernama Musafi bin Safwan. Musafi bin Safwan. Safwan. Selepas dia menjadi janda, barulah Rasulullah menyunting dia untuk dijadikan isteri. Juwairiyah ini mula-mula dia berkahwin dengan Musafi bin Safwan, kemudian dia janda, baru dia berkahwin dengan Rasulullah SAW. Isteri Rasulullah yang ke-9. Yang ke-9 bernama Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Bapa dia bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Manakala ibunya bernama Barrah binti Samuel. Barrah binti Samuel. Awak nama pelik sangat. Barrah Samuel, bapa dia nama Huyai. Tahu sebab apa? Inilah isteri Rasulullah yang berbangsa Yahudi. Nabi juga ada isteri daripada Yahudi, bangsa Yahudi. Huyai bin Akhtab ini adalah pemimpin Bani Nadir. Bani Nadir ni terkenal lah juga. Terkenal. Makna kata pemimpin Bani Nadir, iaitu satu puak daripada Yahudi. Ini Safiyah binti Huyai ini adalah satu orang perempuan Yahudi. Dia juga janda sebelumnya. Isteri Rasulullah yang ke-10 bernama Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan. Ni. Atau dikenali yang paling popular, nama dia buat bracket. Nama dia yang popular sekali, nama dia Ummu Habibah. Kalau orang sebut Ramlah binti Abu Sufyan, orang tak kenal. Tapi kalau sebut Ummu Habibah, orang kenal. Ummu Habibah ni nama sebenar dia Ramlah binti Abu Sufyan. Jadi Ramlah ini adalah adik-beradik
adik kakak, kakak adik begitulah. Tak kakak adik, tak adik kakak begitulah. Dia bersaudara dengan Muawiyah binti Abu Sufyan. Muawiyah tu lah yang berperang dengan Sayyidina Ali akan datang ni. Bapa kepada Ramlah ini bernama Sufyan bin Harb. Sufyan bin Harb. H-A-R-B. Harb. Manakala ibu Ramlah ini bernama Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah. Siapa Hindun binti Utbah ni? Hindun binti Utbah inilah orang yang, ingatlah kisah apa nama, makan jantungnya Sayyidina Hamzah tu. Kan, dalam kisah-kisah sirah-sirah yang Wahsy tombak Hamzah tu. Kemudian tu Hindun datang ambil pisau tikam kat dada Hamzah. Hamzah ni siapa? Hamzah ni bapa saudara Nabi. Dia belah dada, kemudian tu dia masukkan tangan dalam ni, dia tarik jantung, hati ke jantung tu. Dia nak digigit. Tapi bila dia nak telan, dia tak boleh telan. Dia tak boleh telan. Allah tak izinkan dia telan. Digigit. Itulah Hindun binti Utbah. Okey, seterusnya isteri Nabi yang ke-11. Semua ni janda tau, janda, kecuali Aisyah saja yang anak dara. Yang ke-11 isteri Nabi bernama Maimunah binti Harith. Maimunah binti Harith. Bapa Maimunah ini bernama Harith bin Hazim. Harith bin Hazim. Manakala ibu dia bernama, ibu kepada Maimunah ni bernama Hindun binti Auf. Nampak berapa banyak dah mak mentua Nabi bernama Hindun. Ini Hindun lain. Hindun binti Auf. Okey. Itu 11 bini Nabi, isteri Nabi yang sahih, yang sahih. 11 isteri Nabi yang sahih. Kemudian ada yang ada dua lagi. Yang kita akan bincang sekejap lagi. Yang ke-12. Ini yang ke-12. Ini hamba yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis daripada Mesir. Bernama Maryah Al-Qibtiyah. Bapa Maryah ini bernama Syam'un. Manakala ibunya seorang Nasrani Kristian. Tidak disebutkan nama, tapi ibu dia seorang Nasrani. Baik. Kenapa Maryah itu disebut Maryah Qibtiyah? Qibtiyah itu adalah satu nama bangsa di Mesir ni. Maryah ini asalnya daripada Mesir. Okey. Macam mana Maryah ni? Qibtiyah tu bangsa apa? Qibtiyah adalah satu bangsa yang sama dengan Fir'aun. Fir'aun juga bangsa Qibti. Fir'aun adalah Fir'aun yang Nabi Musa tu. Bangsa dia sebangsa dengan Maryah Qibtiyah lah. Macam kita Melayu kan, macam tu jugalah. Fir'aun bangsa dia Qibtiyah. Dan macam mana Rasulullah SAW boleh mendapat Maryah Qibtiyah ni sebagai hadiah? Nabi SAW menghantar surat kepada Raja Muqawqis. Masa zaman Rasulullah tu, yang memerintah Mesir adalah satu orang raja yang bernama Raja Muqawqis. Nabi mengutuskan surat kepada Raja Muqawqis ni untuk berdakwah. Rasulullah menyeru untuk Muqawqis ini masuk Islam. Masuklah kamu Islam, sesungguhnya surga Allah itu luas, seluas langit dan bumi, kan? Rasulullah berdakwah melalui surat lah. Kemudian tu Raja Muqawqis ni dia tak marah kat Nabi, malah dia berterima kasih, tapi dia menolak ajakan Nabi itu untuk peluk Islam dengan cara baik.
Kemudian dia menghadiahkan Maria Qibtiyah ni, dihadiah kepada oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah SAW. Dihadiahkan zaman tu untuk dijadikan hamba lah. Untuk dijadikan hamba. Jadi Maria ini menjadi hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Maria ni cantik, Masya Allah. Dan Maria inilah melahirkan anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Anak Nabi kita ada berapa orang? Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Kasim, Ibrahim, Abdullah, Fatimah, Zainab, Rogayah, Umi Kalthum. Nampak? Anak Rasulullah ada 7 orang. 6 daripadanya lahir daripada perutnya Khadijah. 1 orang lahirnya daripada perut Maria Qibtiyah ini yang bernama Ibrahim. Dan Ibrahim meninggal semasa berusia 1 tahun 9 bulan. Hampir 2 tahun lah. Masa itulah Nabi menangis ketika Ibrahim wafat. Dan hari Ibrahim wafat itu berlakunya gerhana matahari. Hari itu, kebetulan hari itu berlakunya gerhana matahari, hari Ibrahim wafat. 1 tahun 9 bulan. Sebab tu yang Walid yang perkongsian pertama tu yang diceritakan tentang usia Nabi, tarikh lahir Nabi kan, ingat tak? Masa mula-mula tu yang kita sebut Rasulullah dilahirkan pada 9 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi ahli sejarah menulis 12 Rabiul Awal. Tapi disebabkan ada ahli falak, yakni yang satu orang ahli falak ni ahli astronomi ataupun ahli kaji bintang ni, Muhammad Pasha zaman Uthmaniyah dulu ni, dia mengkaji ketika gerhana matahari ni, dia kaji, dia dapatlah tarikh Rasulullah dilahirkan adalah 9 Rabiul Awal berdasarkan tarikh gerhana matahari ketika Ibrahim wafat. Jadi ahli falak ni, mereka ni bijak matematik, dia kira tolak bahagi semua. Oh, usia Nabi ketika ini begini berdasarkan tarikh gerhana matahari pada hari Ibrahim ni wafat ketika berusia 1 tahun 9 bulan. Kita masih lagi pada kisah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini bukan satu saja yang Raja Muqawqis bagi hadiah kepada Rasulullah. Dia memberi hadiah apa? Wali akan baca hadiah-hadiah yang diberi oleh Muqawqis kepada Rasulullah, iaitu yang pertama, Raja Muqawqis menghantar hadiah berupa Maria Al-Qibtiyah. Kemudian tu Sirin Al-Qibtiyah. Sirin ini adik-beradik dengan Maria. Adik-beradik. 2 beradik. Sirin Al-Qibtiyah juga dihadiahkan kepada Nabi. Dan yang ketiga, Maburi. Nama dia Maburi. Ada 3 orang. Maburi ni pembantu kepada Maria. Pembantu Maria dengan Sirin inilah dia orang yang menjagalah, bodyguard. Jadi 3 orang ni dihadiahkan kepada Rasulullah oleh raja ataupun gubernur Mesir ketika itu, Muqawqis. Okey, Maria Al-Qibtiyah Rasulullah ambil sebagai duduk dengan Rasulullah. Sirin Al-Qibtiyah Rasulullah hadiah kepada penyair dia, Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni adalah penyair Rasulullah. Okey, ada kisah ketika Maria Qibtiyah ni sedang hamil anaknya Rasulullah. Ada kafir-kafir Quraisy ini, orang-orang munafik, orang-orang jahat ni memfitnah kepada Maria, mengatakan Maria ini dihamilkan oleh Maburi. Maburi jadi kan? Mereka mengatakan Maria ni masuk dalam perjalanan tu, Maburi itu sudah menodai Maria ini.
Maka anak dalam kandungan itu bukan anak Muhammad, mereka kata. Anak dalam kandungan itu adalah anak Maburi. Kemudian tu Rasulullah panggil Sayyidina Ali, wahai Ali, datang sini. Maka Ali pun datang bertemu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata, wahai Ali, kau pergi siasat. Betul ke apa yang diviralkan ni? Dah jadi viral zaman tu lah. Ali, sebab tu bila kita mendapat kabar-kabar, kisah-kisah benda-benda aib begini, kena siasat. Siasat. Jadi Rasulullah tak naik angin, tak marah. Oh, viral tu mengatakan apa nama Maryah ni hamilkan anak Maburi. Kan Maburi jadi pembantu kan. Buat cerita lah, buat cerita gitu gini. Jadi heboh. Jadi Rasulullah panggil Sayyidina Ali, wahai Ali. Ya dulu pun viral lah, viral cara ni lah, cara-cara membawang ni kan. Sekarang ni viral lebih hebat lagi. Dulu viral juga. Kemudian tu Ali pun menjadi spy lah, menjadi penyiasat. Maka ditangkaplah Maburi oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun siasat. Apa Ali buat? Ali tersenyum. Sebab apa Sayyidina Ali senyum? Siapa boleh jawab? Kita santai-santai lah sikit pula ni. Sebab Maburi ni sudah dikasih. Tahu dikasih? Dikembiri. Ataupun bahasanya lainnya dikembiri. Tahu dikembiri? Siapa pernah tengok cerita Osmaniyah petang-petang dalam TV tu? Bulbul. Dah dengar tak? Yang duk jaga perempuan, yang duk jaga gundik-gundik tu. Dia panggil harim. Harim ni tempat gundik-gundik sultan. Jadi yang menjaga gundik-gundik sultan ini adalah lelaki-lelaki yang dipotong dia punya burungnya lah. Dipotong, dibuang lah. Jadi begitu juga dengan Maburi ini. Maburi ini tugas dia untuk menjaga Maryah. Maryah ni adalah salah satu daripada macam harim lah. Harimnya di Muqawqis dulu ni. Maryah ni cantik, Masya Allah. Orang Mesir, bangsa Qibtiyah ni sebangsa dengan Fir'aun. Cantik-cantik. Okey, kita sambung terus. Okey. Yang ke-13. Wanita yang bersama Nabi ni bernama Raihanah binti Zaid. Ini juga hamba. Raihanah binti Zaid ni adalah hamba juga. Macam mana Raihanah ni duduk di dalam tangan Rasulullah? Ada kisah dia. Raihanah ini adalah seorang Yahudi. Bapa dia bernama Zaid bin Amru. Raihanah ini Nabi tak bawa balik ke rumah. Nabi tidak bawa balik ke rumah dia. Tapi Nabi meletakkan dia di rumah Ummu Munzir. Dia tak di Ummu Munzir. Suami Raihanah ini bernama Al-Hakam. Dia ada suami. Suami dia bernama Al-Hakam. Okey. Macam mana Rasulullah dapat Raihanah ini ketika menang perang dengan Yahudi? Ketika berperang dengan Yahudi, di perang dengan Yahudi lah zaman tu, maka Yahudi kalah, maka mereka ini Al-Hakam ni pun mati. Maka Raihanah itu dapatlah sebagai hamba daripada tawanan perang. Kemudian Raihanah ni seorang Yahudi. Sudah beberapa lama dia melihat akhlak Nabi baik kan. Budi pekerti. Dia masuk Islam. Akhirnya Raihanah ini masuk Islam. Selepas dia peluk Islam, Nabi SAW ajak dia kahwin. Apabila dia ajak kahwin, Raihanah ni tak mau. Dia kata, cukuplah aku menjadi hamba-Mu. Cukuplah aku ni menjadi... Dia tidak mahu membebankan Rasulullah. Kalau dia berkahwin dengan Rasulullah, Rasulullah kena bahagikan
giliran. Giliran malam ni. Tapi kalau hamba ini, dia tidak berhak untuk menuntut giliran. Jadi Raihanah ini mengatakan, tak apalah ya Rasulullah, biarlah aku menjadi hamba-Mu sampai aku mati. Aku nak berkhidmat denganmu sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang isteri. Kalau isteri ni akan menyusahkanmu, kamu ya Rasulullah akan membahagi tugas, memberatkan Nabi untuk, dia tak nak memberatkan Nabi. Sampai tahap tu. Cintanya pada dia, pada Nabi ni, sampai dia kata, Nabi buatlah aku macam hamba. Jangan bagi giliran dekat aku. Sebab bila menjadi isteri, terbeban atas Nabi mengagihkan giliran. Sebab tu, inilah yang Pak Makna kata, terbaiklah kan. Dia daripada Yahudi, masuk Islam, lepas tu Nabi ajak menikah kan. Tiba-tiba dia tolak. Bukan kerana dia tak sudi dengan Nabi. Sebab dia nak khidmat dengan Nabi tu seperti seorang hamba. Sebab dia tak nak memberatkan tanggungjawab Nabi. Itu Raihanah. Setengah ulama mengatakan, ini pendapat yang kedua, ulama mengatakan Raihanah ni menikah. Jadi Maria Qibtiyah dan dengan Raihanah ini menjadi perdebatan lah. Ada kata menikah, ada yang kata tak menikah. Begitulah. Jadi semua wanita yang bersama Rasulullah ada 13 orang. Ada 13 orang. 11 orang yang sahih isterinya, 2 orang lagi tu yang 50-50 sama ada berkahwin ataupun tidak berkahwin. Begitu je. Raihanah wafat pada tahun 10 Hijrah. Tadi Ibrahim ni bukan setahun 9 bulan tau. 19 bulan. 19 bulan. Walid tersilap tadi. Macam mana? Ada juga Nabi berkahwin 2 beradik. Ada. Nanti Walid akan terangkan. Nanti besok kot. Itu sebab Walid dapat gunakan penerangan lain sikit. Sebab dia memerlukan penerangan yang jelas untuk kita faham. Sebab kita jauh kan. Kalau di dekat-dekat boleh kita lukis, boleh terang. Sebab ada isteri-isteri Nabi ni 2 beradik. Tapi bukan menikah serentak lah. Dia, kakak dia meninggal, ambil adik. Sebab tu kalau tengok, cuba tengok binti-binti tu. Ada binti yang berulang kan. Antaranya contoh dia, siapa dah tengok. Hindul binti Auf. Cuba tengok balik. Siapakah anak Hindul binti Auf? Mak dia bernama Hindul binti Auf. Cuba cek tengok. Iaitu yang pertama Zainab binti Khuzaimah. Betul tak? Zainab binti Khuzaimah. Yang kedua Maimunah binti Harith. Maimunah binti Harith juga anak kepada Hindul binti Auf. Tapi bapa berbeza. Faham tak? Yang tadi Maimunah binti Harith, suaminya Al-Harith. Yang seorang lagi tadi itu, apa nama? Zainab binti Khuzaimah. Ketika mana Hindul menikah dengan Khuzaimah. Boleh faham tak? Nak sebut sebab tu dia agak bila nak penerangan tu agak complicated sikit. Sebab kita duduk jauh ni. Nampak tak? Satu, Zainab binti Khuzaimah, ibunya bernama Hindun. Ketika Hindun bernikah dengan Khuzaimah ni, dapat anak Zainab. Zainab itu nikah dengan Rasulullah. Anak Hindun. Kemudian tu yang kali yang kedua, Maimunah binti Harith. Ketika anak Hindun juga. Ketika Hindun menikah dengan Harith, dapat anak bernama Maimunah. Tapi tidak serentak lah. Ketika ni tak ada, baru diganti salin tikar. Betul, salin tikar. Sama ibu. Ada banyak lagi ni. Ada banyak yang kita akan huraikan. Sebab kalau kita dapat kita lukis, nanti kita lukis sikit, kita carta dia kan, kita baru nampak hubungan Rasulullah tu dengan sahabat-sahabat, dengan Umar, dengan Abu Bakar kan. Dia sangat dekat. Dia ambil, Rasulullah banyak menikah dengan sepupu, tapi kita tak tahu sepupu dia kat mana. Nanti kita akan baca lah. Kita akan baca balik. Hindun binti Auf ni,
Tolong pin nama dia lah. Hindun binti Auf ni. Pin. Besok akan kita bongkarkan siapa Hindun binti Auf ni. Banyak sangat anak-anak dia ni berkahwin dengan Nabi dan keturunan Nabi. Dia. Dan dia juga berkahwin ramai suami juga. Dia zaman dulu kan. Zaman dulu ni menikah. Macam tu lah. Zaman hari ni tak. Saya ni nak laki yang muda. Dulu tak. Dulu dia kira lelaki-lelaki ni tak kira tua muda. Dia kira yang berilmu, yang ada keturunan. Nak dapat keturunan tu. Dulu zaman dulu macam tu. Hindun binti Auf ni kita akan kupas besok siapa dia. Masya Allah, dia sangat hebat. Dia ni Hindun binti Auf ni dia sangkut dengan 6 orang hebat-hebat. 6 orang hebat zaman Rasulullah tu. Hindun mesti lawa. Tak tahulah lawa tak lawa. Mungkinlah, cantik lah. Hindun ini digelar Hindun yang terkenal. Hindun ni sangat terkenal. Zaman dulu banyak nama Hindun. Hindun banyak nama Hindun. Isteri Abu Sufyan pun nama Hindun juga. Yes, Hindun binti Auf ni memang cantik. Memang cantik. Tapi dia Hindun, maknanya Hindun binti Auf ni dia 2 kali menjadi mak mertua Nabi. 2 kali dia jadi mak mertua Nabi. Dia ada 3 Hindun. 1 Hindun binti Auf, 2 Hindun binti Harb, yang ketiga Hindun binti Utbah. Ada 3 Hindun yang diceritakan dalam sejarah. Oleh ulang, Hindun binti Auf, Hindun binti Harb, Hindun binti Utbah. Yang kita nak bincang besok, Hindun binti Auf. Susah lah nak terang. Sebab kita main dengan nama-nama ni kan. Jadi nak terang tu susah sikit. Tapi balik cubalah. Cuba. Nanti kalau dah tulis tu suruhlah share. Semalam tak ada orang share pun yang semalam punya. Balik akan copy dan paste ke description video ni nanti kalau kita dah ada tulis. Jadi sekadar itu saja tentang isteri-isteri Nabi. Jangan lupa masukkan juga anak-anak Nabi nama-nama anak Nabi melalui isteri dia siapa. Okey, Khadijah dengan Rasulullah ada anak bernama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum, Fatimah, Abdullah. 6 orang. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, Abdullah. Itu anak Rasulullah dengan Khadijah ada 6 orang. Manakala seorang lagi Ibrahim, anak Rasulullah dengan Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah. Catat juga anak-anak Nabi tu. Okey, sebelum habis ada sikit lagi lah. Kita habiskan malam ni. Lagi 10 minit lah. Okey, catatlah. Ini anak Nabi lah, anak Nabi dan cucu Nabi. Qasim meninggal kecil. Kemudian tu Zainab berkahwin dengan Abu Ash. Mendapat 2 orang anak. Yang pertama Ali bin Abu Ash, yang kedua Umamah binti Abu Ash. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Uthman, Sayyidina Uthman. Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Uthman, mendapat anak Abdullah bin Uthman. Jadi Abdullah bin Uthman ni tadi tu cucu Nabi. Kemudian Ruqayyah wafat. Selepas Ruqayyah wafat, Uthman tadi tu menikah pula dengan seorang lagi. Salin tikar. Iaitu menikah dengan Ummu Kalthum. Uthman menikah pula dengan Ummu Kalthum. Jadi Ruqayyah dengan Ummu Kalthum ini menikah dengan Uthman. Tapi bukan waktu yang sama.
Okey, faham kan? Kemudian tu Fatimah. Fatimah anak Rasulullah. Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mendapat anak berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Mendapat 5 orang anak. Yang pertama Hasan, Sayyidina Hasan. Yang kedua Sayyidina Husain. Yang ketiga Sayyidina Muhsin. Muhsin ini mati, meninggal, mati kecil. Yang keempat Zainab. Zainab binti Ali. Makam dia dekat Mesir ni. Walid ada buat video tentang Zainab punya makam di Mesir ni, dia buat video itu. Boleh tengok di Save J YouTube, makam Zainab. Yang kelima, anak Fatimah dengan Ali ni bernama Ummu Kalsum. Ummu Kalsum juga. Nampak? Jadi, oleh ulang sekali lagi, anak Fatimah dengan Sayyidina Ali ni bernama Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kalsum. Anak selepas Fatimah, Abdullah. Anak Rasulullah yang laki-laki ni. Abdullah juga mati masa kecil. Anak Nabi yang bernama Abdullah meninggal masa kecil, wafat. Kemudian tu anak Nabi yang ketujuh bernama Ibrahim. Ibrahim ni dengan isteri Rasulullah yang bernama Maryah Qibtiyah. Dengan Maryah Qibtiyah Rasulullah dapat anak seorang bernama Ibrahim. Ibrahim pula wafat ketika usia 19 bulan. Okey, itu sahaja perkongsian kita malam ini tentang isteri-isteri Nabi dan anak cucu Nabi.